Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala bentuk kepujian, kemuliaan, kesempurnaan hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Oleh itu, marilah kita untuk sentiasa hanya memuji Allah, untuk sentiasa hanya meminta segala bentuk pertolongan daripada Allah, untuk sentiasa meminta ampun dan juga bertaubat kepada Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan tak lupa juga untuk kita sentiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejahatan hawa nafsu kita dan juga keburukan tingkah laku kita. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Kenapa kita kena sentiasa minta perlindungan daripada keburukan hawa nafsu dan tingkah laku? Kerana barang siapa yang telah Allah berikan taufik, hidayah, maka tiada siapa yang mampu untuk menyesatkannya. Begitu juga barang siapa yang telah Allah sesatkan atas sebab kurangnya ataupun tidak pernah langsung dia minta perlindungan kepada Allah daripada keburukan hawa nafsu dan tingkah laku, akhirnya Allah sesatkan dia. Dan bila Allah sesatkan, tiada siapa yang mampu untuk memberinya taufik hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah semata, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hamba dan pesuruh Allah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mengingatkan wahai orang-orang yang beriman, sentiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam, iaitu istiqamah dalam ketakwaan. Wa qala ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Setelah Allah mengingatkan kita untuk sentiasa bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa dan istiqamah di dalam takwa, Allah mengingatkan dalam firman yang lain tanggungjawab kita dalam menjalankan hubungan silaturahim sesama manusia. Dalam firman-Nya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada pencipta kalian. Pencipta kita satu, iaitu Allah, yang mana Allah telah menciptakan kita semua dari jiwa yang satu, iaitu Adam. Dan dari jiwa tersebut diciptakan pasangannya, iaitu Hawa. Dan dari keduanya dikembang biakkan lelaki dan wanita yang ramai. Kita semua berasal dari ayah dan ibu yang satu. Apa tanggungjawab kita? Maka bertakwalah kepada Allah, kerana kepada Allah lah kita saling meminta, dan bertakwalah kepada Allah dalam kita menjalankan hubungan silaturahim sesama kita, kerana Allah Maha mengawasi. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dalam Allah mengingatkan kita agar sentiasa menjalankan hubungan silaturahim sesama kita, sesama manusia. Bagaimana kaedah dia? Kaedah dia, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan sentiasa berkata dengan perkataan benar. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia menjaga hubungan dia dengan Allah, kemudian dia sentiasa berkata dengan perkataan benar.
amal ma'ruf nahi munkar, tidak berkata bohong dan lain sebagainya. Apa akibatnya? Akibatnya yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Maka Allah akan memperelokkan segala hubungan ni. Contohnya apa? Misalnya kita nak amal ma'ruf ataupun nahi munkar kepada orang yang lebih tinggi tingkatannya daripada kita, bapa, abang ataupun kawan baik. Kalau kita betul-betul berpegang teguh dengan firman Allah, kita bertakwa kepada Allah dan sentiasa berkata dengan perkataan yang benar, sampaikan walaupun pahit, walaupun awalnya kita ada rasa tidak sedap, kita rasa serba salah, tetapi Allah janji barang siapa yang bertakwa dan berkata dengan perkataan benar, yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperelokkan segala amalan-amalannya. Tak cukup setakat tu, wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah akan ampunkan dosa dia. Kenapa Allah ampunkan dosa dia? Sebab dia sampaikan juga walaupun terasa berat. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang besar, iaitu masuknya ke dalam syurga. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, sebaik-baik perkataan hanyalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, iaitu Al-Quran. Perkataan inilah yang dapat mengubah kita. Perkataan inilah yang dapat meningkatkan takwa kita alal itlaq, secara mutlak. Tidak ada perkataan yang lebih mulia, yang lebih baik daripada perkataan Allah, iaitu Al-Quran. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk dalam kita beragama, dalam kita menyembah Allah, dalam kita beribadah, sebaik-baik petunjuk hanyalah petunjuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana petunjuk tersebut telah sampai kepada kita tidak kurang sedikit pun, telah sempurna. Tidak ada satu kebaikan melainkan telah Nabi SAW sampaikan, dan tidak ada keburukan, satu keburukan pun melainkan Nabi SAW telah melarangnya. Maka itulah sebaik-baik petunjuk. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Maka sebaliknya, apabila kita sebut sebaik-baik petunjuk dalam kita beragama adalah petunjuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata lawannya, seburuk-buruk perkara dalam kita beragama adalah kita melakukan perkara yang diada-adakan tanpa sebarang dalil, tanpa sebarang rujukan, tanpa sebarang contoh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana setiap perkara yang diada-adakan tanpa dalil, ia merupakan perkara yang sangat tercela dalam agama ini, iaitu perkara bid'ah. Dan setiap perkara bid'ah, perkara yang Allah dan Nabi SAW benci, pasti dia akan menjerumus pelakunya cepat ataupun lambat kepada kesesatan. Walaupun secara zahirnya mengikut hawa nafsu ataupun pandangan manusia itu adalah benda yang baik, tetapi apabila ia terkait dengan agama dan tidak ada rujukan, ia adalah perkara yang sangat tercela dan dia pasti akan menjerumus pelakunya kepada kesesatan. Dan setiap kesesatan tempatnya adalah di neraka Allah. Ini adalah sabda Nabi SAW. Muqaddimah Nabi setiap kali Nabi, sebelum Nabi memulakan tazkirah ataupun muhadarah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah. Pada pagi Khamis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita kesempatan, kesihatan dan juga keinginan untuk meneruskan lagi salah satu tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Kita meneruskan pengajaran hadis berdasarkan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 himpunan hadis karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Dan kita telah sampai hadis yang ke-9, walillahil hamdu wa minnah. Tetapi sebelum kita memasuki hadis yang ke-10, alangkah baiknya untuk kita melakukan sedikit murajaah ataupun ulang kaji daripada hadis pertama hingga hadis yang ke-8. Dan alhamdulillah, minggu lepas kita dah selesai membahas hadis yang kedua, hadis Jibril, dan kita dah murajaah
apa-apa yang terkait dengan rukun Islam. Betul? Betul Adam? Adam, sahih? Raf? Dah murajaah dah tentang rukun Islam. Okey, sebelum kita masuk rukun yang seterusnya, rukun iman, apa kata kita test sikit? Boleh? Taib, Raf, ma huwa al-Islam? Lughatan wa istilahan wa syar'an. Al-Islam huwa min kalimah salima bermakna as-salama, al-amnu. Taib, wa syar'an, secara syarak Islam itu apa? Menyerah diri kepada Allah dengan apa? Mentauhidkan Allah. Barakallahu fik. Kemudian wal imkiyadu lahu bit ta'am, mentaatinya. Kemudian yang terakhir, meninggalkan larangan tu sama poin dengan wal imkiyadu lahu bit ta'ah. Poin yang ketiga apa? Wal bara'atu, dan berlepas diri daripada kesyirikan. Ahsan, barakallahu fik. Okay, lepas tu Afiq, ada berapa rukun kalimah la ilaha illallah? Ada dua. Ahsan. Yang pertama apa? La ilaha, apa itu? An-nafyu, penafian. Dan rukun yang kedua illallah, al-isbat. Barakallahu fiik, ahsan. Jadi rukun kalimah la ilaha illallah pasti ada dua, an-nafyu wal isbat. Okey, Adam, bagi tahu Ustaz secara ringkas syurut kalimah la ilaha illallah. Ada 7. Yang pertama apa? Al-ilmu. Barakallahu fiik. Yang kedua, al-yaqin. Yang ketiga, al-ikhlas. Yang keempat, as-sidq. Yang kelima, al-mahabbah. Ahsan. Yang keenam, al-inqiyad. Yang terakhir, al-qabul. Barakallahu fikum. Ahsantum. Okey, insya-Allah hari ini kita akan masuk perbahasan yang lebih dalam, yang lebih rumit. Sebab apa? Dalam hadis Jibril ini, okey, sebelum saya terangkan, okey, Islam, iman dan ihsan. Apa perbezaan ketiga ni dalam kita beragama? Perbezaannya adalah kedudukannya, betul tak? Kedudukan yang paling tertinggi adalah ihsan. Kemudian seterusnya al-iman dan seterusnya al-Islam. Maka tidak semua orang yang Islam dia orang mukmin, beriman. Tak semua orang yang mukmin dia orang muhsin. Tetapi apabila seseorang dah sampai tahap muhsin, pasti dia adalah orang mukmin dan muslim. Okay, jadi kalau ada orang tanya, adakah dalam Islam martabat ataupun kedudukan? Ada. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Jibril. Kenapa Jibril tanyakan satu-satu daripada Islam, kemudian iman, kemudian ihsan? Kerana Jibril nak mengajarkan kita bahawa Islam tu ada tingkatannya yang harus kita raih, yang harus kita ada target. Kalau dalam ayat Quran apa yang menunjukkan bahawa Islam, iman adalah sesuatu benda yang berbeza? Apa dalil dia? Faham soalan saya? Kalau dalam hadis, dalil yang menunjukkan bahawa Islam, iman adalah suatu perkara yang berbeza, tingkatan yang berbeza, adalah hadis Jibril. Kalau dalam ayat Quran apa dalil dia? Siapa tahu? Tak, yang menunjukkan Allah menerangkan bahawa Islam dan iman adalah suatu perkara yang berbeza kalau dia digabungkan. Siapa tahu?
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah apa? Wa qalatil a'rab. Kejap. Wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ma hiya al-ayah? Betul. Betul. Islam kalau isim fa'ilnya muslim. Kalau iman isim fa'ilnya mukmin. Betul. Kalau ihsan muhsin. Kalau kalau ramai muhsinun ataupun muhsinin. Okay. Okay, surah Al-Hujurat ayat 14. Surah Al-Hujurat ayat 14, dalil yang mengatakan bahawa iman dan Islam adalah perkara yang berbeza jika ia digabungkan dalam satu nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalatil a'rabu amanna. Berkatalah orang-orang Arab Badui bahawa kita telah beriman, tetapi dia baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam. Akhirnya Allah menafikan keimanan dia. Allah mengatakan kul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Engkau baru Islam, belum sampai tahap iman. Ayat 14. Okey, jadi sebelum kita masuk bab iman, perkara yang harus kita ambil tahu bahawa Islam dan iman idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apa makna dia? Perkataan iman, perkataan Islam dan iman idza ijtama'a, apabila dia ada dalam satu nas bersamaan, maka dia akan, makna dia iftaraqa, akan berbeza. Wa idza iftaraqa ijtama'a, dan apabila perkataan iman, Islam dan iman ni dia berada berlainan nas, dalam satu nas tu hanya Allah bawakan perkataan Islam sahaja, maka ketika itu kita kena faham makna Islam yang Allah maksudkan adalah iman juga. Ataupun sebaliknya, jika Allah bawakan makna iman sahaja, makna iman tersebut adalah makna Islam juga. Boleh faham ke? Itu maknanya iza ijtama'a iftaraqa. Apabila dia bergabung satu nas, maka makna dia iftaraqa, berpisah. Yang Islam secara zahir, iman secara batin. Wa idza iftaraqa, tetapi apabila satu nas hanya bawa satu perkataan Islam ataupun iman, maka maknanya dia ijtama'a. Iman itu adalah Islam, Islam itu adalah iman. Okey, boleh faham ke? Okey, sebelum kita masuk rukun iman, sebagaimana tadi kita tegaskan bahawa iman terkait dengan amalan hati ataupun amalan secara batin, manakala Islam adalah amalan secara zahir. Apabila kita mempelajari tentang iman ataupun tentang amalan secara batin, kita masuk ataupun kita memasuki pembelajaran tentang akidah, tentang pembelajaran al-aqidah. Okay, siapa pernah dengar, siapa dah dengar perkataan akidah? Dah jadi bahasa Melayu, betul tak? Okay, apa yang dimasukkan dengan akidah? Akidah ni bahasa Melayu ke bahasa Arab? Bahasa Arab. Okey, apa asal kalimat al-aqidah ni? Daripada perkataan apa? Afiq, pandangan mata tu seakan-akan meyakinkan. Boleh menjawab. Al-aqidah dari perkataan al-aqdu, akad. Akad nikah, akad jual beli. Ain, qaf, dal. Aslul kalimat dia. Al-aqdu. Bahasa kita apa? Ikatan. Okay, apa kaitan ikatan dengan akidah? Akidah kalau secara Melayunya kita faham, apa-apa yang kita yakinkan, betul tak? Bila kita sebut tentang pelajaran akidah je, ia pelajaran keyakinan. Okay, apa kaitan ikatan dengan keyakinan? Siapa boleh jawab dapat hadiah.
Ha? Apa kaitan al-aqdu, ikatan, dengan al-aqidah? Jadi kaitan ni para ulama menerangkan al-aqdu ni adalah ikatan yang kuat. Bila kita sebut akad nikah adalah satu ikatan antara dua manusia yang mana dia sangat kuat dan tidak boleh dipisahkan dengan, melainkan dengan agama juga, dengan lafaz talak dan lain sebagainya. Begitu juga akidah ni, kaitannya dengan ikatan adalah apa-apa perkara yang kita yakin, betul-betul yakin, kemudian kita ikat dalam hati kita. Itu secara bahasalah. Jadi al-aqidah ni adalah daripada asal perkataan al-aqdu, ikatan. Kaitan dia apa? Adalah kaitan dia apa-apa perkara yang kita yakin, kita pegang teguh, kemudian kita ikat keyakinan tu dalam hati kita. Itu kaitan dia al-aqdu dengan al-aqidah. Okay, secara syarak apa? Bila kita sebut pembelajaran akidah, maka dia tak lari daripada 4 poin, 4 perkara. Bila kita sebut pembelajaran akidah dia tak lari daripada 4 perkara. Yang pertama adalah rukun iman. Rukun iman daripada pertama hingga yang ke-6 semua terkait dengan akidah, terkait dengan hati, keyakinan. Itu yang poin yang pertama. Poin yang kedua, apa-apa yang terkait dengan usuluddin, pondasi agama. Yang ketiga, apa-apa yang terkait dengan perkara-perkara ghaib. Yang keempat, apa-apa yang terkait dengan perkara yang telah diijma'kan oleh para salafus salih. Okay, yang pertama tadi, rukun iman, kita dah akan bahas sebentar lagi insya-Allah. Kemudian yang kedua, pondasi-pondasi agama. Misalnya apa? Misalnya solat. Solat secara teknikalnya dia adalah perkara yang zahir. Takbiratul ihram, rukuk, sujud, betul tak? Dia adalah perkara, sebenarnya adalah perkara zahir Islam. Tetapi macam mana dia boleh masuk akidah? Sebab adalah usuluddin. Jadi siapa yang menentang ataupun yang tidak berkeyakinan bahawa solat solat tidak wajib lagi pada zaman kita sekarang, dia dah kafir, dia dah keluar daripada bab akidah. Dia bukan bab fiqh lagi dah, dia dah bab akidah. Perkara-perkara ghaib, misalnya malaikat, azab kubur, syurga, neraka, itu semua terkait dengan akidah. Bila dia ada problem kat sini, maka problem akidah. Bila problem akidah, dia ada problem dengan keimanan dan keislaman ni. Itu pentingnya akidah. Dan akidah ni adalah perkara yang tidak ada khilaf. Okey, perkara yang tidak ada khilaf. Tapi kalau bab fiqh, muamalat, amalan, itu ada khilaf, tafaddal. Kan? Kita berlapang dada. Masing-masing ada dalil kuat, memang ada khilaf. Tetapi bab akidah tidak ada khilaf. Kemudian yang keempat, apa-apa yang telah diijma'kan para salafus salih. Para salafus salih dah ijma' benda ini sah berlaku di agama. Tiba-tiba ada orang ragu dengan benda ni, maka dia ada masalah dalam akidah ni. Walaupun sebenarnya benda tu adalah benda yang fiqh. Misalnya apa? Al-mashu ala al-khuffain. Kita sapu di atas khuf. Benda ni telah ijma' semua para sahabat, ia benda yang disyariatkan, benda yang disunahkan. Dan Nabi SAW melakukan perkara tersebut. Tetapi ada sebahagian kelompok yang mengaku Islam, misalnya seperti Syiah atau kelompok-kelompok lain, dia cakap benda ni dah tak valid. Benda ni dah tak boleh kita buat zaman sekarang. Dia menafikan benda ni. Jadi bila dia menafikan, walaupun masul al-khuffain ni adalah perbahasan fiqh, bukan perbahasan akidah, tetapi penafian benda ini masih disyariatkan, ia termasuk bab akidah. Itu yang nombor 4. Itu maksudnya apa-apa yang para salafus salih, para sahabat dah ijma', tiba-tiba ada orang sanggah, orang tu problem kat akidah, bukan problem kat fiqh je. Boleh faham
tu tempat tutup kaki. Tutup kaki. Khuf tu tutup kaki yang dibuat daripada kulit yang menutupi hingga buku lali, mata kaki ataupun buku lali. Apa dia? Stokin pun termasuk. Stokin pun sangkut. Tapi stokin bukan khuf, stokin jawrab. Tapi dia termasuk hukum seperti masuk al-khuf. Dengan beberapa syarat dia lah. Tak boleh stokin yang terlalu nipis, tak boleh stokin yang ada koyak besar dan sebagainya. Itu perbahasan yang lain lah. Masuk dengan dalam apa, macam wuduk sana. Ya betul lah, dia termasuk dalam ketika kita nak berwuduk. Dia berbahasan fiqh. Tetapi kenapa Al-Imam Ahmad dia memasukkan perbahasan al-mashu alal khuf dalam usul sunnah? Kitab usul sunnah tu semua terkait dengan akidah. Tiba-tiba kita baca, kenapa ada benda fiqh dalam benda akidah? Rupanya perkara yang Imam Ahmad nak terangkan, benda ni semua dah ijma' al-sunnah bahawa benda ni adalah benda yang disyariatkan. Jadi kalau siapa yang menafikan ataupun tak nak beramal, ataupun bukan tak nak beramal lah, dia cakap benda ni dah tak valid, maka dia terkeluar dalam akidah al-sunnah wal jamaah. Itu yang dimasukkan apa-apa yang dah ijma' para salafus salih. Okey, siapa tu para salafus salih? Bila kita sebut, kita kembali kepada pemahaman salafus salih, al-sunnah wal jamaah ala fahmi salaful ummah. Okey, apa yang dimasukkan dengan salafus salih? Siapa tahu? Sahih. Jadi para salafus salih adalah orang-orang yang terdahulu yang soleh. Salaf terdahulu, soleh orang yang soleh. Kata lawan salaf adalah khalaf, orang yang terkemudian. Jadi siapalah orang yang salafus salih? Rujukannya adalah sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, khairul quruni qarni, ataupun khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia, maksudnya apa? Manusia yang kita kena jadikan rujukan dalam beragama adalah manusia yang berada di kurun aku, iaitu para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang yang datang setelahnya. Maknanya orang yang bertemu dengan para sahabat tetapi tak sempat bertemu dengan aku, iaitu para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang setelah para tabi'in, iaitu orang yang sempat bertemu, belajar dengan para tabi'in tapi dia tak bertemu dengan para sahabat dan Nabi SAW. Maka mereka digelar sebagai tabi'u at-tabi'in. Itulah para salafus salih. Jadi rujukan kita adalah mereka dalam beragama. Sebab sebahagian kelompok, bila kita faham bab ni, kita akan selamatlah segala bentuk pemahaman akidah kita. Dalam kita nak memahami tauhid, dalam memahami beberapa perkara-perkara akidah. Sebab orang-orang yang, saya bagi satu contoh, orang-orang yang menyatakan bahawa Allah berada di mana-mana, yang mentakwil sifat-sifat nama-nama Allah ni, bila kita sebut adakah Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in berpahaman seperti apa yang kamu faham? Mereka mengaku tidak. Rujuklah mana-mana ulama Asy'ariyah ni, mereka cakap pemahaman ni tidak difaham oleh para Nabi dan para sahabat. Mereka sendiri mengaku. Tetapi alasannya apa? Alasannya kerana kita zaman sekarang ni zaman yang dah terbuka dengan pemahaman barat dan sebagainya. Jadi kalau kita nak tanamkan pemikiran tu terhadap anak-anak, jadi anak-anak tu akan membayangkan sekian dan sekian terhadap Allah. Sebab tu kita kena takwil. Itu alasan mereka. Nampak tak? Niat baik tapi hasilnya sesat. Jadi bila kita dah faham manusia yang terbaik untuk kita jadikan rujukan adalah para salafus salih. Dan Nabi SAW dia dah tahu, Allah dah beritahu apa yang akan terjadi sampai hari kiamat tentang keadaan umatnya. Sebab tu tidak ada satu kebaikan pasti Nabi dah beritahu, dan tidak ada satu keburukan pasti Nabi beritahu. Kenapa Nabi bertegas dalam bab bid'ah? Sebab Nabi tahu nanti kelak umat-umat dia akan buat bid'ah. Kan, kalau bid'ah tu adalah benda yang baik, nescaya Nabi tak perlu cegah benda ni. Nabi akan cakap beribadahlah sebagaimana kamu mahu, selama mana ia adalah benda yang baik. Tapi tak, beribadahlah sebagaimana yang telah aku tunjukkan. Sallu kama ra'aitumuni usalli, khudhu anni manasikakum, ambillah daripada aku cara kamu bermanasik haji dan umrah. Sebab nanti Nabi tahu kelak
ada orang takbiratul ihram dia sebegini, sebegitu, ikut dia punya hawa nafsu dan sebagainya. Jadi rujukan kita apa siapa? Rujukan kita adalah Nabi, para sahabat dan para salafus salih. Apatah lagi dalam bab akidah. Okey. Jadi rukun iman adalah pembelajaran yang terkait dengan akidah. Sebab ia terkait dengan amalan hati, amalan keyakinan. Jadi akidah adalah apa-apa yang perkara kita yakin dalam hati kita, kemudian kita ikat dan kita menjadikan ia satu pegangan kita dalam memahami agama. Okay, jadi keimanan yang pertama, Jibril bertanya kepada Nabi SAW, akhbirni anil iman. Apa jawapannya? Al-imanu an tu'mina billahi. Al-iman, keimanan itu adalah engkau beriman kepada Allah. Okey, jawapan Nabi ni adalah, adakah ta'rif iman ataupun rukun iman? Jibril tanya, Muhammad beritahu aku iman. Lepas tu Nabi jawab. Jawapan Nabi ni pengertian iman ataupun rukun iman. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi ila akhir tu rukun ke ta'rif? Rukun. Kan? Sebagaimana rukun Islam. Persoalannya apa yang dimaksudkan dengan iman? Ta'rif dia apa? Ta'rif, ma huwa al-iman? Betul, yakin. Jadi iman secara bahasanya al-iqrar wal-i'tiraf. Iqrar ni keyakinan yang kita ikrarkan. Kemudian ditambah lagi dengan al-i'tiraf, pengakuan. Dia tak cukup sekadar yakin saja. Iman ni tak cukup sekadar kita meyakini saja. Kita kena buat pengakuan. Apa bezanya kita yakin dengan kita yakin dan mengaku? Jibril, Fir'aun, dia yakin tak bahawa Allah tu Tuhan? Fir'aun, dia yakin, dia beriman, tetapi dia tak mengaku. Sebab tu orang-orang murji'ah ni yang ghulu dalam bab iman ni, bahawa iman adalah tasdik, yakin. Maka orang siapa-siapa, Cina ke, India, Hindu ke, bila dia yakin Allah tu sebagai Tuhan, dah dia beriman, walaupun dia melakukan kesyirikan. Jadi kita kena betul-betul dakik dalam bab ni. Iman bukan sedakat yakin, tasdik, tetapi dia adalah iqrar dan iktiraf. Jadi secara bahasa, kalau kita nak cakap bahasa Arabnya, al-iman at-tasdiq wal-iqrar wal-iktiraf. Itu lebih sempurna lah. Dia bukan sekadar sebagai tasdik saja, yakin. Kemudian secara syar'annya apa? Al-iman, keimanan itu al-qawlu bil lisan wal amalu bil arkan. Al-qawlu bil lisan wal amalu bil arkan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyat. Iman tu dia mesti ada qaul, dengan lisan. Abu Talib dia beriman ke tak? Abu Talib dia beriman ke tak pakcik Nabi SAW? Dia tak beriman. Abu Talib tak beriman. Tetapi dia yakin tak bahawa Nabi Muhammad merupakan pesuruh Allah? Dia yakin tak bahawa Islam adalah agama yang benar? Tapi kenapa dia belum beriman? Sebab dia tak ada al-qawlu bil lisan. Dia tak bersyahadat. Sebab iman ni bukan kita hanya nilai dalam keyakinan dia, tak. Kita kena nilai al-qawlu bil lisan. Ni indah ahli-sunnah wal jamaah. Jadi al-iman tu al-qawlu bil lisan wal amalu bil arkan, dan amal dengan rukun-rukunnya. Amal bil arkan ni ada dua, bil jawarih dan juga bil qalb. Yang pertama al-qawlu bil lisan, yang kedua al-amalu bil arkan. Al-amalu bil arkan ni terbagi menjadi dua, bil jawarih dengan tubuh badan dan juga dengan hati.
baru sempurna keimanan. Okey. Kemudian keimanan ni boleh bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Ada naik turun dia. Iman bukan seketul. Kalau kita maksiat, hilanglah iman tu. Kalau kita beriman, iman tu ada. Walaupun kita maksiat, iman tu tak ada jadi apa-apa. Tak. Iman tu dia naik dan turun. Kalau kita beribadah kepada Allah, kita baca Quran, kita ikut tadabbur, iman kita akan naik-naik. Tapi bila kita lalai, kita buat maksiat, iman kita akan berkurang. Kenapa tak benda ni ada dalam ta'rif? Sebab ada sebahagian kelompok yang mengaku Islam, dia cakap iman tu adalah satu ketul macam ni. Ada kelompok Murji'ah cakap bila kita dah beriman, setelah kita dah yakin, kita nak buat maksiat, berzina, curi ke apa, iman kita tetap macam tu. Iman kita tetap sama dengan Imam Abu Bakar, Umar dan para sahabat yang lain. Itu golongan Murji'ah. Sebab tu golongan Murji'ah ni dia tak jadi masalah. Tak apa bermaksiat, yang penting jangan lupa solat, jangan lupa ada Allah. Tak apa pergi disko, nak jadi pondan tak apa. Yang penting itu orang-orang yang dah jerumus golongan Murji'ah. Tetapi golongan yang sebaliknya, golongan Khawarij, dia pun sama juga pemahaman bahawa iman tu seketul. Tetapi bila seorang je buat maksiat, walaupun maksiat yang sekecil, bukan syirik, maka iman tu hilang terus. Bila hilang dia jadi kafir. Bila kafir darah dia halal. Sebab tu orang Khawarij ni dia mengkafirkan orang yang melakukan dosa kecil. Bahkan dosa besar juga. Dosa besar dan kecil. Orang membunuh je terus kafir. Berzina kafir. Itu orang Khawarij. Sebab apa? Sebab dia anggap iman tu seketul, dia tak akan tambah kurang. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah, iman tu akan naik dan kurang. Walaupun dia dah beriman, tetapi kadang dia mungkin na'udzubillah dia melakukan zina. Dia tetap beriman, tapi dia orang yang fasik. Dia belum kafir. Itu makna iman. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Benda ni agak dalam lah. Jadi sebenarnya kalau kita tak berdepan dengan kelompok-kelompok sesat ni, mungkin kita anggap kenapa kita nak faham benda ni? Tapi benda ni penting. Okay, kemudian itulah iman. Makna iman. Rukun dia apa? Rukun dia ada 6. Okay, rukun iman yang pertama adalah al-imanu billah. Kita yakin, percaya, mengaku dengan Allah, iaitu Tuhan kita. Okay, bagaimana kita nak menerangkan anak-anak kita ke ataupun orang yang bukan Islam tentang Allah? Siapa ada pengalaman? Anak kita tanya, Abah Afiq, macam mana kita nak kenal Allah? Afiq nak cakap apa kat anak Afiq? Bakal anak Afiq nanti. Macam mana? Kalau orang tanya, Abang Raudah, macam mana Ustaz Muin tu? Ustaz Muin tu macam mana? Dia nak tahu Ustaz Muin macam mana. Raudah cakap apa? Ustaz Muin tu orangnya handsome, selalu ajar tadabbur kan. Tu cerita tentang Ustaz Muin. Kalau orang tanya macam mana Allah, Raudah nak cerita macam mana? Bang, ada pengalaman? Al-imanu billah, kita beriman kepada Allah. Macam mana kita nak menceritakan Allah? Adakah kita cerita Allah sifat 20? Jadi pening orang tu, betul tak? Jadi sebenarnya Allah dah menceritakan tentang Allah dengan sangat-sangat sempurna, lengkap dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah. Dan rumusan penceritaan Allah tentang diri Allah itu sendiri telah dirumus oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Akhirnya hasil rumusan tersebut, ulama mengatakan bahawa dalam kita nak memahami Allah ni, dia tak lari daripada dua perkara, iaitu tauhid dan syirik. Dalam kita nak mengenal Allah, kita mengenal tauhid, iaitu mengesahkan Allah, dan kita kena tahu juga syirik, perkara yang menyekutukan Allah, menduakan Allah. Kemudian bila kita sebut tauhid, dalam bukalah daripada Al-Fatihah sampai An-Nas,
dia tak lari daripada menceritakan dua perkara juga. Yang pertama, tauhid al-ilmi, tauhid ilmu, iaitu cara kita nak mentauhidkan Allah, kita kena ada ilmu tentang Allah. Bagaimana Allah, apa sifat-sifat Allah, apa nama-nama Allah. Yang kedua, at-tauhid al-amali. Setelah kita dah mengenal Allah, barulah kita mentauhidkan Allah dengan amalan kita. Jadi kalau kita nak jumpa orang, nak menerangkan tentang Allah, kita cerita tentang dulu bagaimana kita nak mengenal Allah. Allah tu siapa? Siapa nama Allah? Bagaimana sifat-sifat Allah? Tauhid al-ilmi ni terbahagi menjadi dua juga. Tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Tauhid ar-rububiyah apa? Kita mengesakan Allah dengan sifat Rabb Allah, dengan sifat ketuhanan Allah. Rabb adalah Tuhan, Ilah adalah yang disembah. Sebab tu kalau ada orang menterjemahkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, kurang tepat. Sebab kalau kita nak cakap tiada Tuhan selain Allah dalam bahasa Arab, yang tepat dia apa? La rabba illallah, bukan la ilaha illallah. Tu kita akan masuk perbahasan uluhiyah lah. Cuma nak menerangkan bahawa ar-Rabb tu makna dia apa? Tuhan. Jadi tauhid ar-rububiyah adalah kita mengesakan Allah dengan sifat ketuhanan Allah. Dan sifat ketuhanan Allah tu ada banyak. Yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, menurunkan hujan, memberi kesihatan, memberi sakit. Betul tak? Banyak. Tetapi semua sifat-sifat Allah, ketuhanan Allah yang banyak ni, dia kembali kepada tiga sifat utama. Apa? Al-khalq, Ar-rizq dan At-tadbir. Al-khalq, Al-mulk dan At-tadbir. Sifat penciptaan, iaitu Allah lah Al-khaliq. Bawah sifat Al-khaliq ni apa? Al-muhyi, Al-mumit, yang menghidupkan, mematikan, memberikan kesihatan, memberikan sakit. Itu semua kembali kepada sifat Allah, yang Allah, bahawa Allah lah pencipta kita. Bila Allah pencipta kita, Allah lah matikan kita, Allah beri kita kehidupan, Allah mensihatkan, mensakitkan. Jadi sifat utama Ar-Rabb yang pertama adalah Al-Khalq, iaitu Allah lah Khaliq. Kemudian yang kedua, Al-Mulk, Allah lah Al-Malik, Allah yang memiliki segala sesuatu yang di atas muka bumi ini. Siapa pemilik kita? Allah. Sebab tu bila ada orang kembali kepada Allah, kita sebut apa? Inna lillahi, sesungguhnya kita ni semua milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kelak kita akan kembali kepada Allah. Sebab Allah pemilik kita. Isteri kita, anak kita, suami kita tu hanyalah pinjaman daripada Allah, bukan milik kita. Jadi bila Allah tarik, orang yang beriman, dia akan santai. Sebab Allah ambil apa yang Allah punya, bukan Allah ambil kita punya. Itulah dimaksudkan Al-Mulk. Kemudian yang ketiga, At-Tadbir. Allah lah sebagai Al-Mudabbir, yang mentadbir semua urusan dalam dunia ni. Bila kita sebut Allah sebagai Mudabbir, layakkah kita nak minta hujan kepada selain Allah? Bila kita sebut Allah lah yang mentadbir segala urusan dunia ni, layakkah kita nak minta anak kepada selain Allah? Kita nak minta rezeki kepada selain Allah? Itu bila kita dah betul-betul faham tauhid ar-rububiyah ni, kita akan terlepas daripada bentuk kesyirikan, minta kepada kubur, minta pokok, minta lain sebagainya dalam urusan takbir dunia ni kepada selain Allah. Jadi kalau saya bagi contoh, seseorang dia pergi dekat pokok besar, dia minta kat pokok tu anak, dia syirik apa tu? Syirik dekat rububiyah, bukan syirik kat uluhiyah, syirik kat rububiyah. Dah lebih teruk dah, lebih teruk daripada orang-orang kufar Quraisy. Meminta selain daripada Allah dalam perkara yang khusus bagi Allah. Okey, itu tauhid ar-rububiyah. Tauhid dalam kita nak mengenal Allah. Kemudian yang kedua, tauhid al-asma was sifat. Dalam kita nak mengenal Allah, kita dah tahu bahawa Allah adalah pencipta kita. Allah lah yang memiliki kita.
Allah lah pemilik, Allah lah Rabb, kita hamba, abd. Dan Allah lah yang mentadbir segala urusan kita. Kita nak mencari rezeki, kita minta kepada Allah. Kita nak hujan, kita minta Allah. Kita nak anak, kita minta Allah. Kita dah kenal dah Allah dalam bab tu. Kemudian Allah beritahu lagi tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sangat mulia dan indah. Siapa yang lebih tahu Allah? Kita ke Allah? Allah. Jadi kita kena faham, kita kena yakin, kita kena terima apa yang Allah kabarkan dalam Al-Quran dah. Jangan kita nak tambah-tambah, kita nak ubah. Itu dalam bab Tauhid Al-Asma' wa Sifat. Jadi apa-apa yang telah Allah isbatkan bagi nama-nama dan sifat-sifatnya, wajib ke atas kita untuk mengisbatkannya. Kita menetapkan apa-apa yang telah Allah tetapkan, nama-nama dan sifat-sifatnya dalam Al-Quran ataupun Sunnah, maka kita tetapkan tanpa 4 perkara. Apa perkara tersebut, Afiq? Masih ingat lagi? Dalam kita nak menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka kita kena jauhi 4 perkara ni. Yang pertama apa? Tanpa kita tamthil. Kita memberi misal terhadap Allah. Allah sebut wa khalaqtu biyadayya, dan telah aku ciptakan Adam dengan kedua tanganku. Kita tetapkan Allah, dah tetapkan Allah ada kedua tangan. Tapi haram, rosak akidah kita kalau kita beri tamsil, kita memisalkan tangan Allah. Yang kedua, takyif, kita memperbagaimanakan tangan Allah. Tamsil tadi ada satu tangan lain, akhirnya dia bagi misal tangan Allah macam ni. Takyif pula, dia memperbagaimanakan, tak ada misal pun, tapi dia memperbagaimanakan. Oh, tangan Allah sekian dan sekian. Itu tak boleh. Kita terima sebagaimana yang telah Allah kabarkan, dah khalas. Min ghairi tamsil wala takyif. Kemudian yang ketiga, min ghairi tamsil wala takyif wa min ghairi ta'til. Ta'til menidakkan. Ta'til ni adalah menidakkan. Bila Allah sebut wa khalaqtu biyadayya, maksud tangan ni tak ada maksud. Tak ada apa-apa. Apa hikmah ayat ni? Tak ada apa-apa hikmah. Kita jangan percaya, kita jangan yakin tangan, Allah ada tangan, tak boleh. Itu menidakkan terus. Itu maksud ta'til. Itu golongan Mu'attilah. Dia lebih ekstrim daripada golongan Asy'ariyah. Asy'ariyah ni dia macam, sebenarnya rumusan Asy'ariyah ni dia akan rumus pada Mu'attilah ni, tapi dia macam takut-takut sikit, akhirnya dia takwil. Tapi hasil takwil tu sebenarnya dia menidakkan. Itu kesimpulan dia. Tapi bila siapa yang menidakkan apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, maka dia kafir. Itu ta'til. Wa min ghairi takwil. Yang terakhir takwil. Dia tetapkan, okay, ayat ni ada, cuma tangan yang dimasukkan Allah ni bukan tangan, dia kuasa. Dia takwil ayat tu. Jadi kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita menerima dan menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi Allah tanpa kita memisalkan. Jadi kalau golongan mengatakan kita ni golongan Mujassimah, itu satu tuduhan palsu. Sebab kita tak ada menjisimkan Allah pun. Kita hanya kata Allah ada dua tangan. Sebab apa? Sebab Allah cakap. Tanpa kita memisalkan, tanpa kita memperbagaimanakan, tanpa kita menidakkan dan juga kita mentakwil. Dan pemahaman ni, golongan sana pun dia mengiyakan bahawa inilah yang difahamkan oleh Nabi dan para sahabat. Cuma alasan dia kenapa dia takwil, sebab pemahaman ni dah tak, kurang relevan pada zaman sekarang. Dia lebih pandai daripada para salafus salih. Itu dalam kita nak memahami Allah, dalam kita nak mengetahui Allah. Kita nak kena kenal Allah dulu, tauhid al-ilmi. Kenal Allah dengan apa? Kita kena tahu sifat ketuhanan Allah, bahawa Allah lah Rabbul Alamin. Lepas tu kita kena tahu bahawa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Allah lah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yaumiddin. Kita dah tahu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Rabbul Alamin. Lepas tu kita dah tahu Allah ada nama-nama yang mulia, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tuhan yang mencipta
memiliki, yang mentadbir kita ni mempunyai sifat yang sangat-sangat kasih dan sayang. Kasih sayang Tuhan pencipta kita ni lebih tinggi daripada kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Itu hasil ilmu al-asma' wa sifat. Semalam ni kelas sirah. Jadi minggu lepas kelas Asma' Husna. Jadi kena ikuti supaya kita lebih faham, lebih memahami siapakah Tuhan kita dengan nama-namanya yang sangat mulia. Okey, hasil daripada kita dah tahu Allah, itulah ada tauhid yang kedua, tauhid al-amali. Kita beramal. Sebab tu adanya ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita meminta. Kita meminta amalan kita ni, ibadah kita ni, kita hanya boleh kepada siapa? Kepada Rabbul Alamin. Itu dimaksudkan dengan tauhid al-amali ataupun tauhid al-uluhiyah. Dalam surah apa dalam kita yang inna salati wa nusuki. Nah. Lillahi Rabbil Alamin. Itu hasil daripada dua tauhid lah. Semua amalan aku, macam doa iftitah pun merupakan dalil wujudnya tauhid rububiyah dan tauhid al-uluhiyah. Misal kata, apa dalil awak pecahkan tauhid bagi dua yang menjadi tiga? Okey, dalil dia macam apa sebut tadi. Doa iftitah, inna salati, sesungguhnya solat aku. Itu apa? Tauhid apa tu? Tauhid al-uluhiyah, ibadah aku, amalan aku. Wa nusuki wa ma yahya, untuk siapa? Lillahi Rabbil Alamin, kepada Allah, Rabb, Tuhan, rububiyah sekalian alam. Sebab tu saya sebut tauhid tiga ni, kalau ada orang dakwa benda ni bid'ah, tidak ada zaman Nabi, itu semua dakwaan yang palsu. Benda ni para ulama rumuskan bagi kita lebih mudah nak memahami bagaimana kita nak kenal Allah. Sebab tu saya sebut dalam Al-Quran, daripada kalau kita buka surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, ayat-ayat yang menceritakan tentang Allah tak lari daripada dua benda tu, tauhid amal ilmi dan tauhid amali. Ulama bagi senang. Memanglah zaman Nabi tak sebut tauhid terbagi menjadi sekian dan sekian. Tak, sebab tak perlu, mereka dah faham. Macam rukun solat, adakah Nabi sebut rukun solat sekian, 1, 2, 3? Tak ada, tak akan jumpa hadis dia macam tu. Tapi macam mana boleh ada rukun solat? Itu adalah rumusan ulama bagi semua dalil-dalil. Begitu juga tauhid. Jadi tauhid ni bukan perkara yang bid'ah. Okey, perkara bid'ah adalah menetapkan Allah ada 20 je sifat. Itu tak ada dalil. Sedangkan Allah ada lebih daripada 20. Bahkan Allah ada 99 nama. Panas ni. Ni kalau orang potong ni habis saja ni. Okey, jadi begitulah dalam kita nak beriman kepada Allah. Okey, faham jelas ya? Sangat mudah. Inilah pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam kita nak menerangkan orang yang baru masuk Islam ataupun anak kecil, kita terangkan tentang tauhid ni. Diorang akan jelas dan diorang boleh beramal. Betul tak? Diorang nak kenal rupanya Allah yang menciptakan aku adalah Allah. Yang memiliki aku adalah Allah. Yang mengurus segala urusan aku seharian ni adalah Allah. Jadi aku kena hanya doa ke Allah, solat ke Allah, tawakal ke Allah, sembelih ke Allah, apa-apa ibadah aku hanya kepada Allah. Dah settle. Itulah tauhid yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Okey, lagi. Kemudian keimanan yang seterusnya, at-tu'mina billahi wa malaikatihi. Malaikat-malaikatnya. Apa yang dimaksudkan dengan malaikat? Siapa tahu? Okey, sebelum masuk beriman kepada malaikat, kita ada siri-siri yang terdahulu, time kita bahas tentang tauhid al-uluhiyah tu, kita ada banyak sebut tentang ibadah, betul tak? Kalimah la ilaha illallah tu, ilah adalah daripada perkataan aliha ya'lahu yang bermakna
ma'luh, yang disembah, ma'bud, yang diibadahi. Jadi la ilaha, tiada Tuhan yang berhak diibadahi illallah, selain Allah. Maksudnya apa? Segala bentuk yang bila syarak menyebut bahawa ia merupakan ibadah, maka haram dan syirik apabila kita lakukannya kepada selain Allah. Sebab tu kita ada belajar tentang qawaid, kaedah-kaedah dalam memahami apa itu ibadah. Betul tak? Siapa ada catat lagi? Nak murajaah ke tak? Ke Ustaz dah catat, tak payahlah murajaah. Panjang ni, saya rasa kalau saya murajaah tak sempat beriman kepada malaikat ni. Okay, kita ambil sekilas je lah. Sekilas je lah. Dalam kita nak memahami kaedah al-ibadah. Penting benda ni. Sangat-sangat penting. Bila kita faham ibadah, kaedah-kaedah ibadah, maka kita akan, insya-Allah kita akan tak terjerumus dalam kesyirikan ibadah. Sebab Nabi SAW berdakwah di Mekah selama berapa tahun? Berapa tahun Nabi dakwah di Mekah? Berapa belas tahun? 13 tahun. Ahsan. Apa yang Nabi perjuangkan? Akidah. Lagi detailnya apa? Mentauhidkan Allah kan? Tapi tauhid apa? Adakah tauhid ar-rububiyah ataupun tauhid asma wa sifat ataupun tauhid al-uluhiyah? Apa yang Nabi perjuangkan selama 13 tahun untuk orang-orang kufar Quraisy ni? Tauhid al-uluhiyah, tauhid ibadah. Sebab tauhid ar-rububiyah, orang kufar Quraisy ni tak terlalu masalah. Sebab Allah dah sebut wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaquluna Allah. Muhammad, kalau kau tanya orang kufar Quraisy ni, siapa yang mencipta langit dan bumi? Siapa yang mengurus matahari dan bulan? Misalnya mereka kata Allah. Dan mereka pun mengakui Allah adalah Tuhan yang layak untuk diminta, yang layak untuk diminta. Sebab apa? Sebab dalam ayat Quran, apabila mereka berlayar di tengah lautan, mereka hanya ikhlas. Allah sebut mereka ikhlas dalam meminta kepada Allah. Dia tak minta pada berhala-berhala lain. Tetapi bila dah sampai ke dataran, dah sampai ke darat, baru dia melakukan kesyirikan balik. Jadi sebenarnya pemahaman orang kufar Quraisy ni dalam bab rububiyah ni tak jadi masalah. Adalah masalah sedikit, tapi tak menjadi satu masalah yang besar. Sehingga Nabi SAW hanya perjuangkan kalimah la ilaha illallah. Yang mana kalimah la ilaha illallah itu adalah Nabi nak sebut tiada ilah. Bukan Nabi sebut la rabbah, tapi Nabi sebut dekat sini ilah. Ilah adalah orang Tuhan yang disembah, Tuhan yang diibadahi. Jadi orang kufar Quraisy ni beribadah kepada selain Allah. Itu problemnya. Itu Allah utus Nabi Muhammad. Apa bentuk contoh ibadah yang dilakukan orang kufar Quraisy kepada selain Allah? Apa? Doa. Berdoa mukhul ibadah. Doa merupakan mukh tu akal. Dan hadis Nabi SAW, hadis sahih, al-doa mukhul ibadah. Doa ni kita minta kepada Allah merupakan otak bagi akidah tu. Dia perkara yang sangat penting. Jadi orang kufar Quraisy ni bila berdoa, dia berdoa kepada selain Allah. Dia berdoa kepada berhala-berhala. Yang mana dalam masa yang sama, mereka meyakini bahawa doa tu sebagai berhala tu sebagai perantara sahaja. Perantara untuk mereka menyampaikan doanya kepada Allah. Tapi itulah yang Nabi SAW perjuangkan 13 tahun. Benda tu syirik. Nyatanya berlaku tak pada masyarakat kita sekarang? Berlaku. Mereka meminta kepada selain Allah dengan alasan ini adalah orang soleh. Dia menyampaikan doa kita. Kita bukan minta kepada orang soleh, kita minta kepada Allah, tapi dia sebagai perantara. Itulah orang kufar Quraisy buat. Jadi kita kena faham betul-betul apa yang dimaksud dengan ibadah. Ibadah ni adalah ma'bud. Ma'bud ini adalah makluh. Makluh ni adalah ilah. Sebab tu kalimah la ilaha,
Tidak ada Tuhan yang berhak kita ibadahi dengan benar selain Allah. Okey, jadi ibadah ni, kaedah-kaedah ibadah ada ada 10. Ada 10 kaedah dalam kita nak memahami ibadah. Bila kita dah faham ibadah, maka kita dah tahu bahawa ibadah yang kita nak buat ni, kita hanya boleh buat kepada Allah. Tak ada syubhat. Kadang orang-orang yang melakukan kesyirikan ni, dia ada syubhat. Dia tak tahu, oh ni ibadah ke? Oh ni kena buat untuk Allah, tak boleh buat selain Allah. Okay, kaedah yang pertama, ibadah ni ada 2 ikatan dia. Kaedah yang pertama, ibadah mempunyai 2 ikat. Ikatan yang pertama, perkara tersebut mestilah termasuk perkara yang Allah cinta. Ikatan yang pertama bagi satu perkara yang dinamakan sebagai ibadah adalah perkara tu adalah Allah cinta. Bila kita tahu Allah cinta perkara ni, ada ikatan yang pertama. Ikatan yang kedua, perkara tersebut adalah perkara yang disyariatkan. Okay, bila benda ni Allah cinta, kemudian Allah syariatkan, dah khalas, ni adalah ibadah. Bila ibadah, kita tak boleh lakukan kepada selain Allah. Itu maksud ikatan ni. Faham Faham Adam? Adam? Fahim? Okey, Ustaz ulang. Kenapa kita nak belajar kaedah-kaedah ibadah ni? Supaya kita tahu sesuatu perkara itu adalah ibadah. Bila dinamakan benda tu ibadah, maka wajib ke atas kita untuk salurkan ataupun tujukan hanya kepada Allah. Kalau benda tu kita buat kepada selain Allah, kita telah terjerumus kepada kesyirikan. Okay, jadi benda yang sesuatu perkara dinamakan ibadah apabila dia ikat dengan 2 ikatan. Ikatan yang pertama, benda tu Allah cinta. Yang kedua, Allah syariatkan. Bila sesuatu perkara Allah sebut Allah cinta benda ni, kemudian Allah syariatkan, maka benda ni wajib untuk kita buat hanya kepada Allah sahaja. Contoh macam doa, solat, rukuk, sujud, tawaf. Benda ni Allah suka. Sebaik-baik ataupun sedekat-dekatnya keadaan hamba kepada Allah ketika mana? Ketika sujud. Allah suka ni. Kemudian Allah syariatkan sujud dalam solat. Tiba ibadah sujud ni kita buat kepada selain Allah. Kita sujud dekat tok wali ke, kita sujud dekat kubur ke. Syirik tak? Syirik. Kemudian ibadah mempunyai 2 rukun. Bila kita sebut ibadah ni, dia mempunyai 2 rukun. Rukun yang pertama, ghayatul mahabbah. Tingkat tertinggi dalam kecintaan. Tingkat tertinggi dalam kecintaan. Yang kedua, ghayatul dhul. Tingkat tertinggi dalam kehinaan. Maksudnya apa? Maksudnya dalam kita melakukan misalnya sujud, bila kita lakukan sujud, betul-betul kita rasa dalam kita sujud ni kita cinta kepada Allah, lepas tu dengan rasa kita betul-betul hina, itu ibadah lah. Ibadah yang diterima oleh Allah. Tetapi benda 2 ni, ghayatul mahabbah dengan ghayatul dhul, tiba-tiba dia buat kepada selain Allah, maka dia telah melakukan syirik. Ini dia banyak buat rukun. Rukun dalam ibadah tu. Rukun tu benda yang dalam benda tu. Boleh faham? Dan kita nak beribadah ni, kita kena ada rasa cinta yang tertinggi dan rasa bentuk kehinaan. Itu ibadah. Sebab tu kalau kita nak tanya orang-orang yang melakukan syirik ni, dia rasa hina tak dalam dia nak meminta kepada wali-wali kubur-kubur ni? Mesti dia rasa diri dia hina, betul tak? Dan dia rasa cinta terhadap wali tersebut. Itu bentuk kesyirikan akbar. Syirik besar. Kemudian kaedah yang ketiga,
ibadah mempunyai dua syarat. Apa syarat yang pertama? Syarat ibadah yang pertama apa? Raf? Al-ikhlas. Tadi rukun. Al-mahabbah wa dhul rukun. Sekarang syarat. Syarat ibadah adalah al-ikhlas yang pertama. Yang kedua al-ittiba'. Dan benda ni dah selalu kita ulang kan. Jadi dalam kita nak beribadah kepada Allah, tak terpenuhi dua syarat ni, maka ibadah kita sia-sia. Misalnya kita nak solat. Okey, solat Allah suka dan Allah syariatkan. Dalam kita nak menjalankan ibadah solat, kita kena ada ghayatul mahabbah dan ghayatul dhul. Betul-betul kita cinta Allah dan kita bentuk kehinaan diri kita di hadapan Allah. Kemudian dalam kita solat tu, kita kena ikhlas. Kemudian kita kena ittiba'. Ittiba' ikut Nabi SAW, ikut sunnah. Al-ittiba' daripada perkataan ittaba'a yattabi'u, ittiba', mengikuti. At-tabi'in pun satu perkataan. Maksud tabi'in apa? Dia mengikuti. At-tabi'in. Dalam rukun tu tingkat tinggi tu dalam penciptaan dengan pembinaan tu. So dua rukun tu kena ada dalam setiap ibadah. Betul. Dan dua rukun ni tak boleh kita ada ketika kita nak buat sesuatu perkara kepada selain Allah. Ghayatul mahabbah dan ghayatul dhul ni tak boleh ada dalam diri kita dalam kita nak melakukan satu perkara terhadap manusia. Misalnya, saya bagi contoh, misalnya orang jumpa depan raja ataupun sultan, dia tunduk macam ni, tak masuk syirik. Tapi kalau dia tunduk macam ni dengan rasa ghayatul mahabbah dan ghayatul dhul, maka itu adalah satu bentuk kesyirikan. Syirik akbar kan? Boleh terjemah syirik akbar. Sebab dia selain daripada Allah. Pada selain Allah, rasa hina dan rasa cinta tu dia beri kepada selain Allah, itu tak boleh. Okey, kemudian kaedah yang keempat, ibadah. Okey, kaedah yang keempat ni dia ada pecahan dia. Kaedah yang keempat adalah macam-macam ibadah. Macam-macam ibadah. Okey, yang pertama, macam-macam ibadah bi'tibari zatiha, di sisi zatnya. Macam-macam ibadah di sisi zat ibadah tu terbagi menjadi dua. Yang pertama fi'liyah, yang kedua tarkiyah. Fi'liyah melakukan, tarkiyah meninggalkan. Jadi ibadah di sisi zatnya ada dua. Kita melakukan sesuatu yang Allah perintah tu ibadah, dan kita meninggalkan sesuatu yang Allah larang juga adalah ibadah. Boleh faham Okey. Ibadah dalam melakukan jelas. Allah perintah, kita buat, maka itu adalah satu ibadah. Ibadah dalam meninggalkan, dia terbahagi menjadi dua. Meninggalkan perkara yang tidak ada. Yang kedua, meninggalkan perkara yang ada. Maksudnya macam mana? Maksudnya Allah melarang kita untuk melihat aurat wanita. Betul tak? Maka ibadah dalam kita meninggalkan melihat aurat tu akan diterima sebagai ibadah apabila benda tu ada. Meninggalkan benda yang ada. Misalnya dia pergi mall, dia pergi mana-mana keluar, ada perempuan yang tak tutup aurat, dia tundukkan pandangan, itu ibadah. Tapi misalnya dekat majlis ilmu ni, tiba-tiba dia nak beribadah meninggalkan perkara yang tidak ada, niatlah nak tundukkan pandangan daripada aurat wanita, buat macam ni, tak ada function, sebab benda tak wujud. Itu maknanya. Boleh faham? Jadi ibadah secara zatnya terbagi menjadi dua, fi'liyah dan tarkiyah. Tarkiyah ni dia ada wujud dan adami. Yang dinilai oleh Allah adalah tarkiyah yang wujud. Benda tu wujud depan kita, akhirnya kita meninggalkan, itu adalah satu bentuk ibadah.
Okey, dalam wujud ni, kita meninggalkan sesuatu yang ada, dia ada dua syarat dia. Bukan syarat lah, dia ada dua pecahan dia. Yang pertama, dia meninggalkan dan menahan daripada apa yang Allah larang. Itu dinamakan ibadah. Yang kedua, dalam dia meninggalkan dan menahan daripada Allah yang larang, dia buat ikhlas dan al-qasdu. Dia ada rasa qasd. Dia ada maksud dalam meninggalkan tu. Macam nak sebut Saya bagi contoh lah. Misalnya orang ni merokok. Lepas tu dia nak meninggalkan dia isap rokok ni satu dosa, Allah larang, akhirnya dia nak meninggalkan. Tapi dia meninggalkan tu bukan sebab Allah, sebab dia dah sakit, dia tak dapat pahala. Dia ada ikhlas, dia ada qasd, tapi dia tak ada ikhlas. Faham tak? Dia nak meninggalkan rokok, tapi dia meninggalkan rokok sebab doktor cakap awak kalau isap rokok lagi awak mati. Akhirnya dia tak isap rokok, tapi bukan sebab ikhlas, sebab hanya ada qasd je. Akhirnya ibadah tu tak dikategorikan ibadah. Jadi dia kena ada al-qasd dan ikhlas. Ada orang nak meninggalkan rokok betul-betul ikhlas, tapi tak ada rasa qasd tu. Akhirnya tiba bila jumpa kawan-kawan yang isap rokok, akhirnya dia isap rokok balik. Boleh faham? Jadi dalam kita nak meninggalkan dan menahan apa yang Allah larang, ada dua, al-qasdu dan al-ikhlas. Al-qasd keinginan dalam meninggalkan lah. Sebab dalam kita nak buat sesuatu, meninggalkan sesuatu, kita kan ada al-qasd. Misalnya ada orang lalu kan, saya bagi contoh tadi, perempuan tak pakai aurat lalu, dia tak nampak pun, dan dia tak ada rasa nak tundukkan pandangan. Jadi sebenarnya dia tak ada, ketika tu tak ada satu ibadah pun. Boleh faham tak? Tapi bila jadi ibadah, at-tarku ni, meninggalkan apa yang larang jadi ibadah. Bila ada wanita yang datang depan dia tak pakai, tak tutup aurat yang sempurna, dia ada rasa nak tutup, dia tahu, dia ada qasdu. Lepas tu dia ikhlas buat tu kerana Allah, baru dinamakan ibadah. Ada orang tutup, dia ada qasdu tu, dia nampak ada wanita tak tutup aurat, dia menundukkan pandangan, tetapi sebab apa? Sebab ada bini dekat sebelah. Qasdu ada, tapi tak ikhlas. Boleh faham maksud dia? Jadi dalam kita nak bentuk ibadah meninggalkan ni, dia ada dua, al-qasdu dan al-ikhlas. Okey, masih lagi dalam kaedah yang keempat, macam-macam ibadah. Tetapi tadi yang pertama di sisi zatnya, yang kemudian di sisi seorang hamba. Ibadah di sisi seorang hamba terbagi menjadi dua, zahir dan batin. Ibadah bagi seorang hamba tu ada dua, ibadah yang secara zahir, yang dilakukan oleh tubuh badan, dan ibadah yang dilakukan secara batin, ibadah hati. Okey. Macam-macam ibadah yang ketiga di sisi hukum. Tadi yang pertama di sisi zat, lepas tu kemudian di sisi hamba, yang ni di sisi hukum. Hukum ibadah, macam-macam ibadah di sisi hukum ada dua. Yang pertama wajib, yang kedua mustahab. Mustahabbah. Yang pertama wajib kita buat, yang kedua mustahab, kita buat berpahala, tak buat tak dapat apa-apa. Okey, itu untuk kaedah yang keempat. Kemudian kaedah yang kelima. Kaedah yang kelima, ibadah merupakan tujuan Allah cipta manusia. Kena faham. Ibadah ni adalah tujuan Allah cipta kita. Ni kaedah yang penting ni. Iaitu segala bentuk ibadah yang Allah syariatkan, Allah cinta, sebenarnya ia adalah tujuan penciptaan kita. Bila kita faham kaedah ni,
nak ke kita buat ibadah kepada selain Allah, kita dah lari tujuan. Saya bagi satu analogi. Askar, kerajaan panggil beberapa orang, okay, awak masuk askar dengan tujuan untuk berperang. Lepas tu dia ada beberapa latihan dia lah. Tiba-tiba ada sebahagian orang, dia masuk askar bukan untuk berperang, untuk pandai masak, untuk berkebun. Layak ke dia nak masuk askar tu? Faham maksud saya? Jadi Allah cipta kita ni ke atas muka bumi ni adalah untuk ibadah, untuk solat kerana Allah, sujud kerana Allah, berdoa kerana Allah, tawakal kerana Allah, cinta Allah. Dan apa-apa kita buat, mencari rezeki kerana Allah, sayang anak kerana Allah, pergi talibul ilm kerana Allah. Tiba-tiba ada orang cari rezeki kerana dunia, sujud selain Allah. Dia dah lari kepada tujuan dia. Allah SWT berfirman apa? Wa ma khalaqtu al-jinna wal ins illa liya'budun. Az-Zariyat. Tidaklah aku ciptakan jin dan ins, manusia, hanya untuk beribadah kepada aku. Itu kaedah yang kelima. Kaedah yang ketujuh, al-ibadah tauqifiyah. Yang keenam, sorry. Okey, yang kelima tadi, ibadah adalah tujuan diciptakan pencipta makhluk. Yang keenam, manfaat ibadah hanya akan kembali kepada hamba. Manfaat kita beribadah ni kembali kepada kita, bukan kembali kepada Allah. Itu pun kita kena faham. Kita beribadah ni bukan kita macam bos dengan pekerja. Awak bekerja, saya bagi gaji. Tak. Kita beribadah ni, manfaat dia semua kembali kepada kita. Allah tak ada apa satu manfaat pun daripada hasil kita ibadah. Sebab tu kalau satu dunia ni semua manusia bertauhidkan Allah dan beriman dengan keimanan Abu Bakar dan Umar, Allah punya kuasa tak bertambah sedikit pun. Allah tetap Allah Rabbul Alamin. Begitu sebaliknya, kalau satu dunia ni semua mensyirikkan Allah dengan kekufuran sebagaimana kufurnya Fir'aun, Haman dan lain sebagainya, Allah punya kemuliaan, kekuasaan tak berkurang pun. Jadi sebenarnya kita nak melakukan amal soleh, kita nak berpuasa sunat, kita nak solat sunat, sebenarnya faedah dia kembali kepada kita. Bukan kita buat tu Allah yang dapat manfaat. Jadi orang yang sebenarnya dia tak nak solat sunat rawatib, dia jarang nak puasa sedangkan dia mampu, itu semua dia sebenarnya dia kedekut untuk diri dia. Allah tak rugi sedikit pun. Itu kaedah yang keenam. Manfaat ibadah hanya kembali kepada hamba, bukan khalik. Kaedah yang ketujuh, ibadah ni al-ibadah tauqifiyah. Maksudnya apa? Ibadah, tak apa, tulis je point ni, al-ibadah tauqifiyah. Tauqifiyah ni maksud dia tidak boleh kita beribadah melainkan terdapat suruhan. Itu maksud tauqifiyah. Ada perintah baru kita buat. Kalau perintah setakat tu lah kita buat. Bukan kita buat je, kita tunggu larangan. Kita buat sesuka hati kita sampai kita tunggu, okey tak boleh buat tu. Bukan. Itu muamalat. Tapi kalau ibadah adalah tauqifiyah. Turun perintah baru kita buat. Dan kita buat pun sekadar perintah saja. Itu maksud tauqifiyah, daripada perkataan waqaf, berhenti. Maksudnya apa? Allah suruh kita solat subuh 2 rakaat, solat subuh 2 rakaat. Dan kita solat subuh 3 rakaat, 4 rakaat. Boleh faham dan kita boleh kiaskan dengan apa-apa ibadah. Misal kata macam maulid. Kita tanya, maulid ni awak sambut ni ada ibadah ke tak? Kalau dia cakap ibadah, okey. Kalau ibadah, adakah benda ni disyariatkan Allah dan Nabi tak? Kalau dia cakap disyariatkan, okey, bagi bukti. Tak ada. Tak ada bukti. Jadi ibadah ni adalah benda yang tauqifiyah. Jangan kita buat je, tak apa benda ni baik, benda ni baik. Nabi tak larang buat maulid. Itu satu dalil yang salah. Dia nak buat benda yang dia anggap ibadah, tiba-tiba kita minta dalil, Nabi pun ada larang. Tak, itu benda muamalat bolehlah awak sebut macam tu. Tapi benda ibadah awak kena ada dalil baru awak buat.
Kadang orang-orang yang melakukan benda-benda baru dalam ibadah, dalam agama ni, dalil dia macam tu lah. Nabi mana dia larang kita buat maulid, Nabi mana larang kita buat tahlil. Okey, kita tanya, Nabi larang tak kita solat subuh 3 rakaat? Ada tak larangan Nabi cakap jangan kalian solat subuh 3 rakaat? Takkan jumpa Sahih Bukhari ke Sahih Muslim, tak ada. Solat subuh 3 rakaat. Jadi ibadah konsep dia bukan kita tunggu larangan, kita tunggu perintah. Itu yang maksudkan tauqifiyah. Okey. Kemudian ibadah, hidayah dalam melakukan ibadah adalah nikmat daripada Allah. Ini pun satu kaedah yang penting untuk kita faham. Hidayah dalam kita nak melakukan satu ibadah adalah nikmat kepada Allah. Jadi setiap kali kita dapat beribadah kepada Allah, lagi naiklah kita punya rasa kesyukuran. Sebab itu adalah hidayah daripada Allah. Sebab tu setiap kali muqaddimah, Nabi SAW pesan kepada kita, jangan lupa untuk sentiasa berlindung kepada Allah daripada kejahatan hawa nafsu dan keburukan tingkah laku. Sentiasa kita minta lindung. Kalau kita tak minta lindung, tiba-tiba kita terbuat satu perkara yang buruk, hawa nafsu kita ikut, akhirnya dia dapat cop kesesatan daripada Allah. Bila dia dapat cop kesesatan daripada Allah, datanglah Ustaz Mu'in ke, sesiapa ustaz ke, nak dakwah kat dia, takkan masuknya. Kan? Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, nak datang ayah pin ke siapa ke nak sesatkan, tak mungkin boleh sesatkan. Sebab Allah dah bagi hidayah kat dia. Tetapi sebaliknya, kalau Allah dah sesatkan dia, nak datang kelas tadabbur setiap malam ke, nak kelas mana-mana kelas ke, kalau Allah dah sesatkan, tak ada siapa yang boleh bagi dia taufik hidayah. Jadi hidayah untuk kita melakukan satu ibadah merupakan nikmat daripada Allah. Kita cukup setakat sini ya. Kita sambung lagi. Cara tu dia ibadah, al-ibadah. Tidak boleh beribadah tanpa perintah. Tauqifiyah. Tidak boleh kita melakukan ibadah tanpa ada perintah. Perintah tu kat mana? Dekat Al-Quran dan Sunnah lah. Sebab tu apa-apa perkara, bila kita tanya awak buat ni ibadah ke tak, kalau dia cakap ibadah je, bawakan dalil. Itu konsep ibadah. Bukan kita buat, ni awak buat ibadah tak? Ya, ibadah. Kenapa awak buat? Nabi tak larang pun. Itu dah lari daripada kaedah. Tak ada. Tak akan jumpa. Bila kita sebut salafus salih, khairul qurun, khairun nas, tidak akan mungkin mereka melakukan satu yang dinamakan ibadah tanpa tunjuk daripada Nabi SAW. Tidak akan mungkin. Okey Ustaz, azan 2 kali, pengumpulan Al-Quran, kan? Azan 2 kali hanya terjadi pada zaman Uthman, bukan zaman Nabi SAW. Okey, azan 2 kali adalah berdasarkan ijtihad Uthman, berdasarkan daripada situasi keadaan yang berlaku pada ketika itu. Kaum muslimin bertambah banyak, Madinah penuh dengan orang. Jadi untuk mereka bersiap-siap dalam melakukan solat Jumaat, adanya 2 azan. Azan pertama suruh mereka berjaga-jaga, bersiap-siap. Lepas tu baru lagi berapa jam, sejam, kadang sejam setengah jam, baru khatib naik, baru azan yang betul-betul. Dan itu bukan satu ibadah. Kalau orang tak buat pun azan pertama tu, solat Jumaat tetap sah. Dan ada sebahagian ulama mengatakan azan pertama tu kalau kita tak jawab pun tak perlu untuk kita jawab azan tu, sebab ia bukan azan yang disyariatkan. Okey. Kemudian Ustaz, boleh ke kita ikut? Benda ni benda baru, Nabi tak buat. Nabi sebut apa? Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Nabi sebut ke atas kalian sunnah aku dan sunnah para khulafa rasyidin. Nak buat boleh, sebab ini adalah sunnah khulafa rasyidin. Dalil dia apa? Dalil itu hadis sahih. Jadi kalau kita nak buat 2 kali azan, boleh tak? Boleh. Sebab Nabi yang suruh kita ikut sunnahnya para khulafa rasyidin. Dan para khulafa rasyidin ni, mereka ni mahdiyin, telah diberi petunjuk oleh Allah. Setiap tingkah laku dia, setiap keputusan yang dia buat tu, dia tak lari daripada syariat. Dapat petunjuk daripada Allah. Sebagaimana Abu Bakar nak pergi serang orang-orang yang tak nak mengeluarkan zakat,
itu hidayah daripada Allah. Sedangkan ilmu tu tak sampai lagi kepada Abu Bakar. Walaupun dah ada hadis Ibnu Umar tu kan, tapi ilmu tu tak sampai ke Abu Bakar. Tetapi atas sebab kefahaman dan hidayah daripada Allah, dia melakukan satu perkara yang betul. Umar mengumpulkan Al-Quran, Umar mengumpulkan orang-orang solat tarawih berjamaah. Itu semua adalah atas hidayah. Boleh ke ikut? Sangat-sangat boleh. Dalil dia apa? Alaikum bisunnati was sunnatu khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Okey, jadi adakah para salafus salih melakukan perkara yang dinamakan ibadah tetapi tidak ada tunjuk daripada Nabi SAW? Tidak ada. Tidak ada dan tidak akan ada. Okey. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل